Semoga anda semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Terlebih dahulu, mohon share dan like untuk kita meramaikan lagi sesi secara langsung hari ini bagi memanjangkan manfaat yang akan kita perolehi. Sokongan dari anda semua amat kami hargai. Kita sedia maklum, kita kini berada di 26 Ramadan 1444 Hijriah di penghujung bulan rahmat. Pelbagai keistimewaan yang ditawarkan oleh Allah SWT sepanjang bulan yang mulia dan penuh keberkatan ini. Di kesempatan ini, pihak penerbit UMK bersyukur kerana kita dapat bersiaran secara langsung dalam slot resensi buku dan sembang santai ilmiah secara dalam talian eksklusif hanya di laman muka buku penerbit UMK. Hari ini kami bawakan kepada anda tetamu yang cukup-cukup istimewa yang tidak asing lagi di kalangan warga UMK, salah seorang penulis bagi buku yang berjudul Surah Al-Fatihah, Tuntutan Memahami, Tadabbur dan Penghayatan. Assalamualaikum Doktor. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik, Alhamdulillah. Terlebih dahulu, bagi pihak penerbit UMK, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Iman kerana sudi bersama-sama meluangkan masa bagi menjayakan sembang santai ilmiah pada hari ini walaupun dalam kesibukan dan kekangan waktu. Terima kasih Doktor atas kesediaan menerima undangan kami. Terima kasih kembali, terima kasih. Sebelum sesi bermula, suka saya membacakan sedikit pengenalan penceramah kita pada hari ini. Dr. Nurul Iman Muhammad Zaid merupakan pensyarah di Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti Malaysia Kelantan, mempunyai pengalaman mengajar khusus-khusus pengajian umum, universiti seperti falsafah dan isu semasa, penghayatan etika dan peradaban, falsafah ilmu dan beberapa lagi, serta menerbitkan buku-buku modul dalam kursus-kursus ini. Beliau juga mempunyai pengalaman dalam membangunkan kursus elektif termasuk fiqh muamalat untuk transaksi harian dan pengantar ilmu logik. Pendidikan beliau ijazah sarjana muda dengan kepujian Ilmu Wahyu dan Warisan Islam pada 2011 dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kemudian melanjutkan ke ijazah sarjana Ilmu Wahyu dan Warisan Islam Perkhususan Fiqh dan Usul Fiqh 2014 UIAM dan yang terkini ijazah Doktor Falsafah Fiqh dan Usul Fiqh Fiqh Muamalat 2021 Universiti Malaya. Sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan oleh para penonton atau ada yang sudi bertanyakan secara live, kami mengalu-alukan pertanyaan dan respon baik daripada semua. Tinggalkan di ruangan komen. Baiklah, kita teruskan ke sesi sembang santai ilmiah dan bicara buku Surah Al-Fatihah, Tuntutan Memahami, Tadabbur dan Penghayatan bersama Yang Berusaha Dr. Iman. Sama-sama kita renungkan apa yang akan beliau sampaikan, dengar dengan mata hati dan minda yang terbuka, tafsirkan dengan akal fikiran. Silakan Doktor. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis Puan Hasyati di atas bicara beliau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para peserta yang menonton live pada petang ini. Okey. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada penerbit UMK kerana menjemput saya, memberi peluang kepada saya untuk berkongsi. Okey, bagi saya ni berkongsi sahajalah, nak kata saya ni ilmuwan besar tidaklah. Okey, cuma saya ni datang menerima jemputan untuk sama-sama kita berkongsi apa yang saya tahu kepada para peserta, para pendengar sekalian. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan. Okey, dan kita bersyukur kerana kita masih diberi peluang untuk merasai bulan penuh rahmat ini. Okey, alhamdulillah kebanyakan, saya percaya kebanyakan antara kita memenuhi bulan ini dengan penuh mujahadah, dengan penuh ketekunan untuk memenuhi, untuk mengisi masa-masa yang ada dalam bulan Ramadan dengan amalan-amalan baiknya dan sebagainya, seperti baca Quran kan. Kita mengisi masa-masa kita itu dengan solatnya dan sebagainya untuk kita
supaya tidak, kita kata, tidak membazirlah waktu di dalam bulan Ramadan ini kerana kita mengejar fadilat-fadilatnya. Namun saya juga percaya ada di antara kita merasakan bulan Ramadan ini kita lalui dengan seperti rutin biasa. Terutamanya seperti saya lah, saya tak cakap dekat orang lain, cuma saya ni saya rasa tidak banyak pembaharuan ataupun perubahan yang kita boleh lakukan kerana kita ni mungkin kita ni ibu yang berkerjaya. Ibu yang berkerjaya, kita tahulah dia ni seorang ibu kan, dia ada dia punya tanggungjawab dekat rumah, perlu memenuhi keperluan anak, suami, keluarga dan sebagainya, dan dia juga perlu keluar bekerja. Walaupun dalam bulan Ramadan dia kena teruskan rutin-rutinnya sebagaimana bulan-bulan yang lain, dia teruskan dalam bulan Ramadan. Jadi walaupun dia telah menetapkan dia nak buat sesuatu dalam bulan Ramadan, contohnya nak banyakkan baca Quran dan sebagainya, tapi disebabkan kekangan-kekangan yang dia ada, terutamanya ibu bekerjaya ini, menyebabkan apa yang dia plan awalnya mungkin tersasar sedikit kan. Mungkin dia kata dia nak habiskan Quran banyak ni, tetapi apabila berlalu sahaja Ramadan, dia melihat banyak yang tercicir. Jadi usah gelisah, usah kecewa lah. Sebab walaupun kita melakukan rutin harian sebagaimana dalam bulan-bulan lain, kita buat juga dalam bulan Ramadan, kita keluar bekerja, kita penuhi keperluan keluarga kita, kita balik masak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita nak mengaji tu pun kadang-kadang ada masa, kadang-kadang tak ada. Ataupun misalnya kalau kita target nak tarawih, malam ni nak cukupkan 20 contohnya ataupun 8, tengok-tengok tak dapat nak penuhi, anak merengek, anak mengamuk, anak macam-macam kerenah yang kita berdepan kan. Jadi bagi saya, kita tak perlu kecewa, tak perlu bersedih, kerana apa yang, kalau kita niatkan apa yang kita lakukan itu kerana Allah, dengan sendirinya dia akan bertukar menjadi ibadah. Ibadah ini dia luas. Dia bukan sahaja tertakluk kepada ibadah khusus, solatnya, baca Qurannya dan sebagainya. Tetapi ianya adalah, kita kata ibadah ini kalau kita buat sesuatu itu kerana Allah, dikira ibadah. Kita keluar bekerja, mencari nafkah untuk keluarga ataupun membantu suami, diniatkan kerana Allah, sudah tentu ia dia bertukar menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Dan apabila ibadah ini dilakukan di dalam bulan yang sangat istimewa, bulan yang kita kata afdal berbanding bulan-bulan lain, sudah tentulah ibadah ini menjadi pahala yang berlipat ganda. Walaupun kita kata kita ni sibuk nak mengaji ni, tak ada masa ni nak mengaji dan sebagainya, tetapi apa yang kita lakukan itu jika diniatkan kerana Allah, sudah pasti dia berkali ganda lah, sebab kita lakukan dalam bulan yang afdal, dalam hari yang afdal berbanding hari-hari lain, dalam masa yang lebih afdal berbanding masa-masa yang lain. Begitu juga dari setiap saat yang ada dalam bulan Ramadan ini ialah saat yang afdal berbanding bulan-bulan lain. Cuma apa yang saya ingin tarik perhatian para pendengar sekalian, kita berhenti sejenak, kita berfikir semula. Pernahkah kita terfikir, adakah kerana amalan-amalan kita yang kita lakukan ini, kita akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun dijanjikan syurga? Adakah dengan amalan yang kita lakukan ini kita dijanjikan masuk syurga ataupun disebabkan oleh perkara lain? Pernah tak terfikir? Sebab apa yang kita pernah dengar kan, cerita-cerita yang diselitkan oleh para asatizah kan, di mana ada golongan, ada golongan yang sepanjang hidupnya sentiasa melakukan dosa ataupun kurang ibadah, tetapi akhirnya dijanjikan syurga. Dan ada juga kisah yang kita pernah dengar, di mana dalam hidupnya sentiasa beribadah,
penuh dengan ibadah kan, mengaji Quran dan sebagainya, tetapi akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ada ya kisah ini ya dalam hadis sahih, antaranya kisah orang yang kurang amalan, hidupnya buat dosa tapi dimasukkan syurga, antaranya kisah penzina. Penzina yang memberi minum anjing yang dahaga. Hadis ini hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, yang di mana seorang pelacur diampunkan dosa kerana memberi minum seekor anjing yang kehausan. Akhirnya dia diampunkan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu kisah orang yang tidak, kita kata kurang amalan lah, melakukan dosa sepanjang hidupnya, tapi dimasukkan syurga. Ada juga kisah yang kita dengar yang gemar beribadat. Yang gemar beribadat, hidupnya penuh dengan ibadat, tetapi akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam sunannya, Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, tentang dua lelaki bersaudara dalam Bani Israel. Seorang ni dia kuat beribadat, yang seorang lagi suka melakukan dosa lah, minum arak dan sebagainya. Yang kuat beribadat ini selalu memandang rendah kepada yang si pelaku pendosa ini. Tetapi ceritanya panjang lah. Apa yang saya ingin simpulkan daripada kisah ini ialah akhirnya lelaki yang suka beribadat ini disebabkan rasa riaknya, memandang rendah kepada orang lain, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kesimpulan yang kita boleh lihat daripada kedua-dua kisah ini, kita masuk neraka ataupun kita masuk syurga bukan kerana amalan. Bukan kerana amalan. Apa yang kita boleh simpulkan ialah kita sama ada masuk neraka ataupun syurga itu adalah atas rahmat, kasih sayang dan keredaan Allah. Jadi kalau kita kiaskan interaksi kita dengan Allah dan interaksi kita dengan manusia lain, kata Syekh Ramadan Al-Buti, itu kias yang tidak betul, terpesong. Kita mengkiaskan, kita menyamakan interaksi kita dengan manusia lain dan interaksi kita dengan Allah. Kiasan itu tidak betul. Contoh yang saya ingin datangkan ataupun analogi supaya kita mudah nampak. Interaksi kita dengan manusia, contohnya muamalat, dalam muamalat lah. Muamalat ataupun transaksi muamalat, di mana kalau kita ada duit contohnya, dan duit ini kita jadikan modal untuk kita membeli sesuatu. Contohnya kita beli tanah lah, mudah. Kita beli tanah, maka kita gunakan duit itu sebagai modal untuk membeli tanah. Dan apabila kita membayar sahaja harga tanah tersebut, contohnya 1 juta, si penjual dia perlu, dia wajib menyerahkan tanah tersebut sebagai imbalan. Dia tidak boleh, kalau kita bayar dia tak nak bagi, itu tak boleh lah. Dia melanggar perundangan, dia melanggar hukum syarak dan sebagainya. Jadi adakah interaksi begini kita boleh samakan dengan interaksi kita dengan Allah? Adakah dengan amalan-amalan yang kita lakukan ini kita boleh jadikan ianya modal untuk kita membeli syurga, seolah-olah begitu? Jadi menurut Syekh Ramadan Al-Buti, kalau kita kiaskan begitu, itu kias ma'al farik, maknanya kias yang tidak tepat, bahkan terpesong. Yang kita kena ketahui, sedari dan sebagainya ialah kita dengan Allah, kita ialah hubungan ubudiyah. Hubungan ubudiyah ni maksudnya hubungan antara hamba dengan tuannya. Kita hamba dan Allah adalah Sayyidul Muta', maknanya Allah adalah Tuhan, Tuhan sekalian alam. Apabila kita menyebutkan begitu, maknanya kita ni hamba, kita ni perlu patuh, perlu taat,
memberikan sepenuh jiwa kepada tuannya. Okey, begitulah kan sifat fitrahnya kan. Okey, begitulah kita dengan Allah ini. Okey, dalam kita beribadah ini kita perlu serahkan jiwa raga kita sepenuhnya kepada Allah. Kita melakukan amalan-amalan itu kerana Allah. Okey. Dan kita dan Sayyidul Muta' ini ataupun tuan ni, Tuhan sekalian alam yang merujuk kepada Allah, dia boleh melakukan apa sahaja terhadap hamba-Nya. Okey, dia boleh masukkan syurga ataupun masukkan ke dalam neraka mengikut kehendaknya, mengikut kemahuannya. Jadi kita sebagai hamba ini, kita perlu ada satu lagi sikap yang ingin saya kongsikan bersama pada petang ini, iaitu sifat ar-raja. Okey, maknanya pengharapan kita kepada Allah. Setelah kita melakukan perbuatan amalan baik, setelah kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, okey, kita perlu ada satu lagi, iaitu pengharapan kita kepada Allah supaya kita ini mendapat rahmatnya, okey, mendapat kasih sayangnya, okey, dan sebagainya. Jadi kita masuk syurga ataupun neraka dia atas rahmat, kasih sayang, okey, bukannya berdasarkan kepada amalan kita. Okey. Okey, di sini saya ingin kongsikan satu hikmah yang dia dipetik daripada sebuah buku Al-Hikam. Namanya kitab ini Al-Hikam, yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Okey, Ibnu Athaillah As-Sakandari ini seorang seorang sufi. Okey, seorang sufi besar. Kalau kita baca dia punya biografi, memang bukan calang-calang lah orangnya. Okey, dia adalah fuqaha besar dalam mazhab Maliki. Okey, dan dia menulis banyaklah buku, antaranya buku hikam. Okey, dan orang memanggil buku hikamnya Hikam Al-Ata'iyah, sebab hikam ni ramai yang menulis, orang penulis-penulis ni ramai. Okey, yang menggunakan nama hikam. Okey, jadi untuk merujuk kepada hikam Ibnu Athaillah ni, dia memanggil dia bukunya dikenali sebagai Al-Hikam Al-Ata'iyah. Okey, dalam buku hikam ini dia hikmah pertama menyebut Ibnu Athaillah ini As-Sakandari, dia menyebut dalam hikmahnya yang pertama, dia kata min alamati al-i'timad 'ala al-amal nuqsan ar-raja' inda wujud az-zalal. Okey, apa maksudnya ialah antara tanda-tanda orang yang sentiasa bersandar kepada amalannya, ialah kurangnya rasa raja'. Ar-raja'. Raja' di sini maksudnya pengharapan kita hamba ni kepada rahmat Allah. Okey, inda wujud az-zalal. Okey, ketika adanya kemaksiatan ataupun kesalahan, ataupun kalau dalam bahasa Kelantan kita panggil glecok. Okey, ketika waktu berada dalam kemaksiatan tu, manusia kurang rasa ar-raja'. Okey. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ialah min alamat al-i'timad 'alal amal. Apa yang dimaksudkan dengan al-i'timad 'alal amal? Bersandarkan kepada amalan-amalan. Okey, dia kata al-i'timad 'alal amal ni maksudnya al-i'timad 'ala nafsihi. Okey, 'ala qudratihi, 'ala iradatihi. Okey, maknanya kita menyandarkan amalan yang kita buat tu semuanya atas kudrat kita, atas kemampuan kita. Okey, atas iradah kita. Okey. Wa adama tahaqquqihi 'ala Allah, dan kita kurang bersandarkan kepada Allah. Wa adama tawakkul 'ala Allah, kita kurang, tidak ada sifat bertawakal kepada Allah. Okey, adam i'timadihi 'ala Allah, kita kurang bersandar kepada Allah. Jadi al-i'timad 'alal amal yang dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini ialah kita banyak bersandarkan kepada amalan kita dan kurangnya, dan tidak ada rasa tawakal, tidak ada sifat tawadhu', tidak ada pengharapan
Okey. Jadi nuksan ar-raja. Ar-raja maksudnya apa? Ma makna ar-raja? Ar-raja huwa at-tama' fi al-fadli wal 'afwi wal rahmah. Okey, makna pengharapan di sini ialah pengharapan kepada keredaan, keampunan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan apabila adanya sifat ar-raja, dia akan ada sifat al-khauf. Okey, takutkan kepada uh, kemurkaan Allah. Okey, kita takut Allah marah dan sebagainya. Itu al-khauf. Jadi ar-raja dengan al-khauf ni dia dua perkara mutalaziman, maknanya perkara yang tak berpisah. Kalau kita ada raja, maka kita akan ada al-khauf. Okey, dua sifat ini perlu ada dalam diri seseorang hamba yang hubungan ubudiyahnya kuat. Kuatlah. Okey. Maka ia adalah dua sifat yang perlu ada dalam kita menjalani kehidupan harian. Walaupun kita merasakan kita dah buat banyak perkara amalan baik dan sebagainya, jangan lupa kita selitkan dalam hati kita dengan dua sifat yang kita anggap sebagai sifat yang utama. Okey, dalam tazkiyatun nafs, untuk menyucikan jiwa. Okey, jadi apakah dalil kepada hikmah ini? Hikmah yang Ibnu Athaillah As-Sakandari sebutkan ini dalam kitabnya itu. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari mengatakan bahawa lan yadkhula ahadakum al-jannah amaluhu. Okey, qalu wala anta ya Rasulullah, wa qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu masuk syurga dengan amalannya. Kemudian sahabatnya bertanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, sekalipun saya, cuma hanya Allah saja telah memberikan rahmat kepadaku. Okey, ini hadis kepada hikmah yang diutarakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Cuma hikmah ini, bagi saya satu hikmah yang sangat besar yang kita perlu tadabbur, yang perlu kita ambil sesuatu yang boleh kita jadikan amalan dalam kehidupan kita. Okey, hikmah ini adalah huraian kepada dua perkara penting. Okey, yang pertama perkara akidah. Okey, yang kedua perkara yang berkenaan dengan tasawuf. Okey, yang pertama perkara akidah. Okey, perkara akidah, kalau kita sandarkan segala amalan kita ni kepada kudrah kita, kepada kemampuan kita, susah payah kita, okey, kepada jerih perih kita, ataupun kepada kita lah, kita sandarkan semuanya kepada kita, okey, maka ini adalah satu i'tiqad yang salah. Okey, i'tiqad yang khatir, okey, bahaya. Okey, contohnya kita kata kita baca Quran ini disebabkan oleh kemampuan kita. Disebabkan oleh kita boleh baca Al-Quran. Ataupun kita boleh pergi sembahyang berjemaah. Okey, disebabkan oleh jerih perih kita, okey, oleh titik peluh kita dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah satu keyakinan ataupun satu i'tiqad yang salah. Sebab hakikatnya, i'tiqad yang benarnya ialah segala kelakuan kita, perbuatan kita, ia datang daripada kudrah Allah. Okey, ini adalah i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Di mana segala perbuatan hambanya, dia dibahaskan di bawah af'al ibad. Perbuatan hamba. Okey, adakah ianya datang daripada kita sendiri ataupun daripada Allah, itu perbahasan dalam akidah. Okey, cuma yang saya ingin sebutkan di sini ialah kalau kita sandarkan perbuatan kita ini datangnya daripada kudrah kita, okey, maka ia menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan setiap perbuatan kita, sama ada kita menggerakkan tangan, pergi, menapak, berjalan, semua itu adalah dengan kudrah Allah. Maka kita membaca Al-Quran, kudrah kita membaca Al-Quran itu datangnya daripada kudrah Allah. Jadi kalau kita iktimad, kita sandarkan segalanya kepada diri kita, itu satu i'tiqad yang salah.
i'tikad yang salah. Maka kita perlu sandarkan apa yang kita lakukan ini semuanya daripada Allah. Kemampuan kita membaca Al-Quran, kita mampu untuk memenuhi bulan Ramadan ini, okay, dengan solatnya, kan, solat tarawihnya, semua kita kena ingat, kembalikan kepada Allah bahawa inilah kudrah Allah yang menggerakkan setiap perbuatan kita itu. Setiap gerakan semua itu datangnya daripada Allah. Cuma perbahasan secara detail itu lebih detail lah. Kalau kita nak tahu lebih lanjut tu, kita kena mendalami ilmu akidah. Cuma yang saya ingin simpulkan di sini, apabila kita meletakkan, menyandarkan amalan kita kepada diri kita, itu i'tikad yang salah. I'tikad yang betulnya ialah kita menyandarkan segala perbuatan kita, segala perbuatan kita itu adalah datangnya daripada kudrat Allah. Itu perkara yang pertama, perkara yang berkenaan dengan akidah. Kemudian hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi juga dia menyebutkan perkara tasawuf. Perkara tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf ini ialah satu ilmu yang bertujuan untuk membaiki hati dan memfokuskannya untuk Allah. Maknanya ilmu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ilmu yang merungkai hal ehwal jiwa, sama ada jiwa itu maknanya jiwa yang baik ataupun buruk. Maknanya ilmu tasawuf dia lihat apa jiwa yang baik, apa jiwa yang buruk dan sebagainya. Mengapa tasawuf itu penting? Tasawuf penting kerana Islam ini dia tidak boleh terpecah daripada 3 asas utama. Dia perlu bersepadu 3 perkara ini. Yang pertamanya Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. 3 perkara ni ada disebutkan dalam hadis Jibril, di mana Jibril datang berjumpa Nabi, duduk belaga lutut ke lutut ni. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nabi pun jawab begini ila akhirih. Dalam hadis itu disimpulkan bahawa Islam ini dia perlu ada kesepaduan 3 benda utama ini, iaitu Islam, iman dan ihsan. Maka apabila ada 3 benda ini, maka adalah ilmu-ilmu yang perlu memenuhi ketiga-tiga ni. Antaranya ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah untuk memenuhi keperluan Islam tadi. Islam ialah antaranya solat, kan? Antara yang Nabi sebut dalam hadis tu lah. Antashhad, mengucap 2 syahadah, solatnya, puasa, zakat. Kita nak mengamalkan sesuatu solat ke ataupun puasa, zakatnya perlu mengikut hukum fiqhnya. Hukum fiqh, maka adalah di situ kepentingan ilmu fiqh. Manakala ilmu akidah. Ilmu akidah datang bertujuan memberi keyakinan. Merubah daripada keyakinan yang berbentuk taklid kepada keyakinan yang berbentuk burhani. Maknanya keyakinan kita, keimanan kita itu, selama ni sebelum kita belajar akidah, kita hanya ikut-ikut, taklid, kan? Mak kita kata macam ni lah kita. Ayah kita kata macam ni Tapi ilmu akidah dia datang, kita belajar ilmu akidah, kita faham, maka apa keyakinan kita bertukar daripada taklid tadi, ikut-ikut tadi, kepada iman, keyakinan yang dipanggil burhani. Kita ada justifikasi. Kita lakukan ini, kita tahu apa justifikasinya, apa dalilnya. Ilmu akidah untuk memenuhi keperluan iman tadi dalam hadis Jibril tadi. Kemudian dalam hadis Jibril itu juga menyebutkan tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, kan? Itu maknanya kita menyembah Allah sebagaimana kita nampak Allah, seolah-olah kita nampak Allah. Kalau tak mampu tengok Allah pun, kita anggap Allah melihat kita, kan? Itu ihsan. Maka di sinilah datangnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ialah keperluan untuk memperbaiki hati. Walaupun kita dah solat, kita dah baca Quran, kita dah dengan zakat dan sebagainya, tetapi kalau kita tidak menjaga hati, contohnya kita baca Quran, dalam bulan Ramadan ni kita berjaya
3 kali khatam contohnya. Tetapi kita tidak sedar kita baca tu mungkin kerana kita nak menunjuk kepada orang kita tak tahu kan hati kita. Jadi apabila adanya ilmu tasawuf ini, dia datang untuk membersihkan hati, untuk menyedarkan kita semula bahawa kita sepatutnya lakukan ni kerana Allah, liwajhillah. Okey, kerana Allah barulah kita ni hamba, maknanya hamba yang dirahmatilah. Okey, dirahmati Allah insya-Allah. Okey, jadi perkara tasawuf yang ada dalam hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi ialah dia menekankan satu sifat, iaitu sifat ar-raja, pengharapan kepada Allah. Okey, di mana pengharapan ini adalah perbuatan hati. Okey, perbuatan hati yang ditekankan oleh ilmu tasawuf tadi. Okey, dan perbuatan hati ar-raja ini adalah dianggap paling mulia di sisi Allah lah, sebab kita merendah diri. Okey, dengan ar-raja itu menyebabkan kita merendah diri. Okey, tidak mudah melihat, memandang remeh kepada orang lain kan. Okey. Jadi setiap amalan yang kita lakukan itu perlulah kembali kepada apa yang diredai Allah. Bagaimana kita nak tahu apa yang kita lakukan itu diredai Allah? Jadi setiap amalan yang kita ingin laksanakan dia perlu kepada ilmu. Okey, al-ilmu bila amalin kawasilah bila ghayah. Okey, ilmu yang tanpa amal. Okey, kita ada ilmu, kita tahu banyak perkara, tapi tidak ada amalan. Seolah-olah wasilah bila ghayah. Okey, kita ada wasilah, kita ada metod, kita ada cara, tetapi tidak ada matlamat. Itu umpamanya. Okey. Dan wa amal bila ilmun kajinayah. Okey, amalan tanpa ilmu adalah satu jenayah. Okey, amalan, okey, apa yang kita buat hari-hari ni tanpa ilmu, okey, kajinayah. Maknanya seperti jenayah. Kerana apa? Kerana amalan tanpa ilmu boleh membuatkan seseorang itu terjerumus kepada kesilapan, dosa, kefasikan dan sebagainya. Jadi ilmu dan amal ini perlu bergandengan, bersepadu, tidak boleh berasingan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan amal? Al-amal. Okey, al-amal huwa harakatul jism wa harakatul qalbi ma'an. Okey, maknanya amalan-amalan yang kita lakukan ini dia merujuk kepada pergerakan ataupun perbuatan jisim. Okey, fizikal. Okey, kalau kita lihat solat kan, solat itu perbuatan fizikal kita dengan takbirnya, rukuk dan sebagainya. Dan amalan ini dia bukan sahaja harakah al-jismu. Okey. Tetapi ia juga harakah al-qalb. Okey, pergerakan hati. Okey, dan harakatil jismi dengan harakatil qalbi ini dia perlu ma'an, bersama. Okey. Wal harakah idza kana muwafaqah bisyariah dia summiya bitta'ah. Okey, pergerakan kita ini, okey, pergerakan fizikal dan juga hati, okey, jika dia selari dengan syariah dia dinamakan sebagai ketaatan. Okey. Dan harakah itu, harakah al-jismi dengan harakah al-qalbi ini jika idza kana tukhalif syariah summiya bil maksiyah. Maknanya jika dia melanggar syariat, ia dinamakan maksiat. Okey, maksiat. Jadi sifat ar-raja ini dia mendidik manusia, okey, dengan beberapa perkara. Yang pertama, harakati al-qalb. Okey, perbuatan hati. Okey, sifat ar-raja ini dia mendidik kita memantau pergerakan hati kita. Apa yang hati kita niatkan dan sebagainya. Okey, dia menitik beratkan akan perbuatan hati. Apabila kita ada sifat ar-raja, maka kita mula untuk melihat kepada niat kita. Okey, kenapa kita semayang? Kenapa kita membaca Al-Quran? Adakah kerana orang lain ataupun kerana Allah? Okey. Jadi sifat raja ini penting, sifat pengharapan kita kepada Allah penting dalam nak menitik beratkan akan perbuatan hati kita lah.
Okey, dengan niatnya, dengan mengikhlaskan niatnya dan sebagainya. Dan sifat ar-raja' juga mendidik kita menjauhi riak. Okey, menjauhi riak. Okey, riak ni dia berlawanan dengan ikhlas lah. Ikhlas ni kita melakukan sesuatu tu ikhlas kerana Allah. Okey, ikhlas kerana Allah. Dan yang kedua ialah menjauhi riak. Okey, di mana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Okey, dan kami akan perlihatkan segala amalan yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Okey, maknanya di akhirat kelak, okey, kita bawa amalan kita yang banyak ini, tengok-tengok haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan. Okey, antara sebabnya ialah ar-riya. Okey, kita melakukan sesuatu perbuatan itu walaupun kita nampak banyak. Okey, kita dah rasa confident ni. Kita dah baca Quran dan sebagainya. Okey, na'udzubillah lah kita menjadi golongan itu, tengok-tengok di akhirat. Okey, dia bagaikan debu yang berterbangan. Antara yang menjadi perosaknya ialah penyakit ar-riya. Okey, riya. Okey, sifat ar-raja' juga mendidik kita sentiasa bersyukur. Okey, kerana apa yang kita, kemampuan kita untuk melakukan solat, pergi berjemaah, semua itu datang daripada kudrah Allah. Okey, kudrah Allah yang menggerakkan kita. Jadi kita perlu mensyukuri setiap gerakan kita itu dan kita dapat rasakan bahawa Allah yang menggerakkan. Okey, menggerakkan kaki kita pergi ke masjid, menggerakkan lidah kita mampu untuk membaca Al-Quran. Okey, menggerakkan tangan kita untuk mengeluarkan duit untuk infak, untuk sedekah. Okey, meringankan hati kita untuk mengeluarkan apa yang kita sayangkan kepada mereka yang memerlukan dan sebagainya. Jadi kita apabila adanya sifat ar-raja' ini, maka dia mendidik rasa bersyukur, rasa syukur dalam hati. Okey. Dan kita digalakkan untuk dalam masa yang sama digalakkan untuk sentiasa memohon pertolongan dan bantuan daripada Allah. Okey, sebab kita percaya bahawa kita tidak mampu melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Okey, dan ini ada dalam ayat yang selalu kita ulang baca, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada dituliskan di dalam buku saya lah, buku yang dimaksudkan oleh penerbit UMK tadi. Okey. Dan dengan sifat ar-raja' juga, okey, menjadikan kita hamba yang sentiasa mengejar kepada keampunan Allah. Okey, manusia sentiasa melakukan kesilapan. Jadi apabila adanya sifat ar-raja' itu menyebabkan kita sentiasa sedar. Apabila kita tergelecoh, orang Kelantan kata apa, gelecoh, kita mudah sedar. Okey, kita kembali kepada Allah dan sebagainya. Okey, itu sedikit sebanyak perkongsian saya berkenaan dengan bulan Ramadan, dan juga dia ada kaitan dengan surah Al-Fatihah yang seperti yang saya tuliskan dalam buku saya. Ini dianggap buku sulung saya lah. Dan penulis utama dia ialah Dr. Muhammad Zain Mahmud. Okey, penulis utama. Dan penulis utama tu dia dah banyak buku lah selain buku surah Al-Fatihah. Tetapi bagi saya ini adalah buku pertama saya bersama beliau. Okey, bersama Dr. Muhammad Zain Mahmud. Okey, dan buku ini adalah berkenaan dengan tadabbur surah Al-Fatihah. Okey, tadabbur surah Al-Fatihah, dan ianya sangat berkaitan dengan kepentingan tadabbur. Okey, kepentingan tadabbur, di mana tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadabbur oleh manusia, di mana Allah menyebutkan di dalam kitabnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Yang mafhumnya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ini penuh berkat agar mereka tadabbur.
Okey, hayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. Okey. Jadi surah Al-Fatihah ini tujuan buku ini ditulis adalah untuk kita menghayati. Okey, satu surah yang kita kata surah paling penting dalam Al-Quran, sebab tu dia Al-Fatihah ini dianggap sebagai ibu Al-Quran ataupun induk Al-Quran. Okey. Di dalam jadi antara poin-poin yang saya ingin kongsikan pada petang ini ialah mengapa kami penulis memilih surah Al-Fatihah sebagai penulisan kami. Okey, kenapa kami memilih surah Al-Fatihah? Okey, yang pertama, surah Al-Fatihah ini dia merupakan ibu Al-Quran. Okey, kalau kita sebut ibu, apa yang kita bayangkan? Okey, seorang individu ataupun seorang figura wanita yang penting dalam sesebuah keluarga, betul tak? Ibu ni seorang yang penting dalam sesebuah keluarga. Okey, cuma ibu ni digelar ibu sekiranya figura itu mempunyai anak. Okey, yang tidak ada anak kita tak panggil ibu kan? Contohnya wanita bujang kita tak panggil, melainkan dia ada anak angkat ke, anak yang dia pelihara ke, ataupun anak saudara. Okey, menunjukkan bahawa ibu ni gelaran kepada seorang individu yang penting dalam keluarga tersebut. Jadi kalau kita kata ibu Al-Quran, maka surah itu ialah surah yang penting dalam Al-Quran. Dia dianggap ibulah, penting. Okey, dan dia ada anak. Maknanya Al-Quran ni, surah Al-Fatihah ini merangkumi anak-anak ataupun cabang-cabang ilmu yang besar. Maknanya dalam surah Al-Fatihah tu jugalah ada berkenaan dengan akidahnya, berkenaan dengan fiqahnya, berkenaan dengan tasawufnya dalam surah Al-Fatihah itu. Okey, jadi sebab itulah antara sebab kami memilih surah Al-Fatihah, kerana surah Al-Fatihah merupakan ibu bagi Al-Quran. Okey, dan yang kedua, surah Al-Fatihah dan kehidupan seorang Muslim tidak dapat berpisah. Betul tak? Okey, sebab Al-Fatihah ini seringkali kita baca. Okey, dan bahkan ia menjadi rukun ataupun wajib dalam solat. Okey, menyebabkan kita surah Al-Fatihah tu memang di bibir mulut kita lah. Okey, sekurang-kurangnya kita baca 17 kali sehari. Okey, mungkin lebih daripada itulah sebab ada orang yang sebelum tidur dia akan baca, ataupun dia pergi majlis mana-mana kan, dia buka majlis dia dengan Al-Fatihah. Maknanya menunjukkan lebih daripada 17 kali. Okey, surah Al-Fatihah dan kehidupan Muslim tidak berpisah. Okey, jadi buku ini dia membantu kita untuk faham. Okey, apa yang kita duk ulang-ulang, apa yang kita duk baca hari-hari itu. Okey, kita faham, kita bukan sekadar baca, tetapi surah Al-Fatihah, buku ini dia membantu kita untuk memahami, mentadabbur apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu. Okey. Okey, mungkin sampai di sini dululah perkongsian saya berkenaan dengan surah Al-Fatihah dan juga sedikit sebanyak perkongsian mengenai bulan Ramadan ya. Okey, sebab ketika saya dijemput, penerbit meminta saya untuk berkongsi tentang bulan Ramadan, tentang surah Al-Fatihah, dan saya memang melihat itu adalah memang ada kaitan lah, Al-Fatihahnya dengan Ramadannya. InsyaAllah. Terima kasih Doktor dengan perkongsian hari ini. Harap ilmu hari ini sampai di hati penonton. Pengumuman istimewa dari penerbit UMK kepada pendengar setia hari ini. Dapatkan buku hasil karya Dr. Iman, Surah Al-Fatihah, Tuntutan Memahami Tadabbur dan Penghayatan dengan diskaun hebat sebanyak 30% hanya untuk hari ini sahaja. Pembelian boleh dibuat dengan menghubungi penerbit UMK di talian panas 013-923-5806. Buat carian bahan bacaan kesukaan anda, kami jamin karya ilmiah terbaik pilihan anda akan kami kirimkan ke tangan anda. Senyum dan tunggu naskah anda. Kita kini di penghujungnya. Sebelum kita tamatkan secara langsung hari ini,
Mohon Doktor untuk sampaikan Ya. ucapan sempena bulan Syawal yang bakal kunjung tiba kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada pengikut setia laman muka buku penerbit UMK. Silakan Doktor. Okey, ucapan saya kepada terutamanya kepada suami, anak-anak, ibu bapa. Okey, selagi Ramadan masih berbaki ini, kejarlah segala fadilat. Okey, selitkan dalam hati apa yang kita lakukan adalah kerana Allah semata-mata, supaya apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat. Okey, kasih sayang dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk hari raya yang bakal menjelma, kita doakan semoga kita berkesempatan merayakan hari lebaran ini dengan kesihatan yang baik, dengan kesempatan boleh berkumpul bersama dengan adik-beradik. Alangkah bahagianya kalau kita dapat berkumpul dengan adik-beradik yang lama dah kita tak berjumpa. Okey, mudah-mudahan insya-Allah kita boleh berjumpalah dengan adik-beradiknya, dengan saudara mara yang lama, yang jauh daripada kita, dan hari raya nanti kita dapat berkumpul bersama, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Skala Budi Doktor untuk perkongsian ilmu secara maya hari ini. Moga kita mendapat rahmat dari Allah SWT dan mengambil manfaat setiap ilmu yang disampaikan, insya-Allah. Semoga secara langsung hari ini membawa manfaat dan kebaikan untuk diri kita juga untuk semua. Sebelum akhiri, sama-sama kita dengarkan sedikit sedutan video iklan sempena Karnival Semarak Ilmu yang akan berlangsung pada 7 hingga 11 Mei 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera adik kakak dia ter. Weh nak ada weh ni. Kepada orang Kelantan, pakak mari di Karnival Semarak Ilmu di Universiti Keusahawanan nombor 1. Nombor 1 Malaysia boh. Bermula 7 hingga 11 hari bulan 5 2023. Berbagai aktiviti menarik kau bakal menemui set kita. Apa lagi? Pakak mari dah. Anda di Kelantan ter. Gapo-gapo hello kita dah. Kau dengar dah. Pakak-pakak share lah. Jumpa kami nanti pada 7 hingga 11 Mei 2023. Waktu begitu cepat berlalu dan kini kita telah berada di penghujungnya. Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi. Bulan suci ini akan pergi dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu Ramadan yang mulia ini lagi. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman. Andai ada terkasar bahasa, terkasar budi bicara, mohon ampun dihulurkan. Moga Ramadan ini membawa kesejahteraan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa pesanan dari saya, kekal aktif dengan membaca bersama keluarga tersayang. Saya Hasati Cik Hasan, #Malaysia Madani, #Penerbit UMK, #Mopim Rangers. Assalamualaikum dan sekian. Saya akhiri dengan poster Selamat Hari Raya daripada warga kerja Penerbit Universiti Malaysia Kelantan. Sekian, Assalamualaikum.